kita persoalkan, kita ucapkan, kita terus amalkan. Setelah kita ketahui dan terus kita amal. Setelah kita tahu sabdaan Nabi SAW, terus kita praktikalkan. Jadi sebab itu jangan salah faham. Apabila disebut tentang ilmu, jangan hanya tuan mengatakan mesti belajar di satu tempat yang khusus. Tak. Belajar di mana-mana, tetapi syaratnya mesti mempelajari. Dalam jemaah dipelajarinya, cara untuk melaksanakannya, maka diterima di mana sahaja. Tapi jangan kita skopkan ilmu itu hanya pada satu tempat pengajian sahaja, di pondok-pondok atau di tempat-tempat pengajian. Sedangkan ilmu itu terlalu luas. Ilmu yang baginda SAW telah ajar, ilmu itu terlalu luas. Ilmunya dalam bentuk fi'il dan ilmu dalam bentuk qaul. Perkataan Nabi SAW dan perbuatan Nabi SAW terus dipraktikalkan, terus diamalkan terus. Tapi mesti mengetahuinya. Tapi ilmu yang pelajari itu, ilmu itu haruslah, ilmu yang dipelajari itu tuan yang mulia, haruslah ilmu tersebut ialah ilmu din. Ilmu yang dimaksudkan di sini ialah ilmu din, ilmu agama. Ilmu selain daripada ilmu agama, dia adalah satu kemahiran sahaja, mengumpulkan semua informasi dan dia mengumpulkan segala informasi. Dan terlalu banyak informasi yang dikumpulkan, maka dia menjadi tenaga mahir. Kerana banyaknya himpunan informasi yang telah dikumpulkan. Kerana dia tahu benda ni, okey, dia tahu jenis satu benda ilmu tersebut, maka dia kumpulkan ilmu tu. Itu dalam bentuk informasi, dalam bentuk kumpulan. Mungkin dia tahu dengan banyak cara dan informasi yang dikumpulkan, dia akan menjadi mahir. Maka dia dikata tenaga mahir, bukan dia berilmu. Itu kena faham. Itu hanya tenaga mahir dalam melaksanakan sesuatu perkara. Tenaga mahir. Kita katakan orang tenaga mahir, gaji dia mahal daripada buruh kasar. Dia hanya bertenaga mahir. Dia bukan berilmu. Ilmu yang dimaksudkan di situ ialah ilmu din, ilmu agama. Jadi jangan salah faham. Jadi bukannya semua ilmu tadi iaitu mesti informasi yang dikumpulkan. Tak, ilmu yang mana telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ilmu yang telah diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang telah dibawa oleh anbiya alaihi wassalatu wassalam. Ilmu itulah dikatakan ilmu. Lain di semua dikatakan, kalau dengan bahasa kasarnya ialah jahalah, kejahilan. Jahalah. Sebab apa? Ilmu yang telah dibawa oleh Nabi SAW itu ilmu yang akan memperkenalkan yang akan memberitahu pada manusia bahawa Allah itu Khaliq. Allah itu pencipta. Allah lah yang mengendalikan segala-gala. Ilmu untuk memperkenalkan bahawa setiap Allah ciptakan ciptaannya di dunia ini, Allah mencipta makhluknya di dunia ini, maka makhluk dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberitahu bahawa adanya sang pencipta iaitu Khaliq. Dan ilmu yang telah dibawa oleh nabi-nabi, ilmu yang telah dibawa oleh anbiya alaihimus salatu wassalam ialah ilmu untuk memperkenalkan pada manusia siapakah penciptanya. Bukan ilmu untuk memperkenalkan yang berkuasa di atas muka alam ni siapa. Kalau orang tu dia memiliki satu perkara, maka dia mahir, maka dia berilmu. Tidak. Ilmu yang harus difahamkan. Ilmu yang itu kita harus difaham. Dan dalam arti kata mudah, ulama beritahu ialah ilmu yang mana boleh jawab soalan kubur. Itulah ilmu. Ilmu yang mana boleh menjawab persoalan kubur. Dan ilmu yang kita belajar ni, ilmu tu semasa. Ilmu informasi yang dikumpulkan itu, ilmu tu semasa. Dan dia tak boleh diguna dalam kubur. Tak ada pun nukar dan nakir tanya ilmu kejuruteraan itu dalam kubur. Dan tak ada pun muka nakir akan tanya ilmu kedoktoran itu dalam kubur. Tak ada pun ilmu arkitektur yang akan ditanya oleh muka dan nakir di dalam kubur. Dan ilmu tu hanya semasa. Keadaan semasa pada masa itu. Ilmu tu tak boleh dipakai dalam kubur nanti. Masa ni,
Mungkin pengetahuannya setakat itu sahaja. Pengetahuan dia setakat itu. Okey, dulu orang mencari, okey, dalam satu jenis atom, orang akan cari dia ada nukleus, proton dan elektron. Dia akan cari, atom, maka orang hasilkan bond atom. Tapi lama-lama bond atom orang tak pakai dah, orang akan hasilkan nukleus untuk menghasilkan bond nuklear. Di zaman atom telah berlalu. Atom zaman sekarang tak boleh dipakai. Dia zaman dulu aja boleh pakai. Zaman sekarang orang tak pakai dah atom. Orang akan pakai nuklear. Ilmu tu hanya pada zaman itu, pada waktu tu. Dan satu masa dia akan luput dan tak boleh dipakai. Maka dia tak layak dipanggil ilmu. Dia hanya dipanggil informasi sahaja. Kena faham. Mungkin golongan cendekiawan akan menganggap itu satu ilmu. Dan mereka telah mengatakan, bila kita menghasilkan ilmu tersebut, maka kita akan dapat pahala. Sahalallahu lahu fil jannah. Maka jalan untuk menuju kepada ilmu tersebut, maka jalannya ke syurga. Tak akan dapat sekali-kali. Bila mana Yusuf rahmatullah alaih telah sampai di depan orang-orang Aligarh University, Maulana cerita tentang ni, semua orang Aligarh University bangun terperanjat. Jadi kami hasil ni bukan ilmu. Ya, bukan ilmu, hanya informasi sahaja. Jadi kami harus tinggallah ilmu ni. Kami tak suruh kamu tinggal ilmu ni, cuma kami nak beritahu yang kamu buat tu, yang kamu kata ilmu, itu bukan ilmu. Jadi tak payah kami buatlah. Tak, kami tak kata suruh kamu tinggal, cuma kami nak beritahu yang kamu kata belajarlah ilmu wajib ke atas setiap orang Islam. Kullu talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Wajib ke atas setiap orang muslimin dan muslimat. Ilmu tu yang kena belajar. Al-ilmu, alif lam di situ, alif lam ahdi zihni. Alif lam ni dia ada 4 jenis. Alif lam jinsi, alif lam ihdi zihni, alif lam khariji, alif lam ahli dan alif lam ta'arifi. Orang kata alif lam membaca cukup. Tak, ilmu yang dimuradkan di sini ialah ilmu agama. Barulah Allah akan sahhalallahu lahu fil jannah. Orang yang turun untuk menuntut ilmu tersebut, maka sahhalallahu lahu fil jannah, maka Allah Ta'ala yaltabisu bihi ilma, maka dia belajar, maka Allah akan permudahkan ilmu dan Allah akan permudahkan jalan untuknya ke syurga. Jadi kena faham. Jadi kalau kita belajar bukanlah kena tinggal lah. Tak, kami tak suruh kamu tinggal, cuma kamu gunakan kepakaran dan kemahiran masing-masing tersebut untuk membantu umat. Maka kamu akan diberi ganjaran disebabkan kamu berkhidmat untuk membantu, bukan atas perkara ilmu yang kamu pelajari itu. Bukan atas nafsi ilmu tu. Nafsi ilmu tu kamu tuntut, kamu dah dapat pahalanya. Tak, kamu gunakannya untuk membantu orang. Atas dasar khidmat, kamu akan diberi ganjaran. Kamu tidak akan diberi ganjaran hanya semata-mata kamu mempelajari ilmu tersebut. Kena jelas. Kena je. Barulah Aligarh University, orang Aligarh University, terduduk. Ya, betul. Jadi sekarang orang akan sabitkan belajar ilmu, minta maaf lah, benda ni kena dijelaskan. Belajar ilmu ke negeri China, belajar ilmu ke doktor dan negeri China, maka kita akan dapat pahala. Sorry, tak dapat. Jadi maka haruslah setiap perbuatan tadi, maka kita lakukannya perbuatan itu. Maka seorang doktor perlu dia belajar ilmu agama, perlu dia belajar. Seorang engineer perlu dia belajar ilmu agama. Seorang arkitek perlu dia belajar ilmu agama. Dengan arkitek dia, maka Fatihah dia tak boleh diterima. Dengan doktor dia, dia lulus Fatihah dia, Fatihah dia tak diterima. Kalau dia tak betul Fatihah, walaupun dia doktor, dia tak diterima. Bukan kedoktorannya itu, bukan arkiteknya itu, bukan segalanya itu membolehkan dia tidak mempelajari ilmu agama. Kena jelas. Jadi harus dipelajari. Untuk yang kedua ialah, yang pertama tadi dengan sifat ihsan, yang kedua ialah dengan sifat ilmu, dan yang ketiga dengan ikhlas. Keikhlasan.
Dan ikhlas ini Nabi SAW telah beritahu kepada Aisyah, dia berkadar terus dengan iman. Ikhlas ini dia berkadar terus dengan iman. Keikhlasan akan datang dalam diri umat. Keikhlasan akan datang diri umat mengikut keimanan yang ada di dalam diri umat. Jadi sebab itulah tonggak utama yang telah diusahakan oleh Nabi-Nabi Anbiya alaihi wassalatu wassalam ialah cuma tonggaknya ialah untuk membentuk iman dahulu. Kejatuhan Islam bermula daripada akhlak, muamalat, muasyarat, ibadat, dan dia akan gadaikan iman. Tetapi untuk membetulkan balik, dia tak boleh mulakan daripada akhlak, dia kena mula daripada iman. Maka untuk mendapat keikhlasan di dalam setiap ibadat kita, maka Nabi Aisyah radhiyallahu anha telah tanya, apa itu iman? Iman itulah ikhlas. Apa itu iman? Iman itulah ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itulah iman. Iman dan ikhlas itu telah disamakan oleh Nabi SAW. Jadi untuk mendapat sesuatu, untuk keikhlasan datang dalam diri umat, maka keimanan perlu dibina, iman perlu dibentuk, kerja perlu dijalankan, usaha perlu ditingkatkan. Jadi sebab itulah untuk menaikkan iman ini ada 4 jalan, ada 4 cara dan 4 jalan untuk menaikkan iman seseorang. Pertama, dengan dakwah kepada iman, dengan dakwah kepada kalimah, dengan dakwah kepada kalimah dan dakwah kepada iman. Satu, dakwah kepada Islam. Aslim taslam, bila kamu masuk Islam kamu akan selamat. Bila kedua, dakwah kepada iman, dakwah kepada iman, dakwah kepada iman, dakwah kepada Islam untuk mereka yang bukan. Dakwah kepada Islam penting pada orang yang tak beriman, pada orang yang kafir. Dakwah kepada Islam tu penting pada mereka. Bukan kata tak penting, penting, kena jalankan dakwah kepada orang yang bukan Islam. Itu dakwah Islam dengan menunjukkan akhlak Islam pada mereka. Bukan tak penting, ada, perlu dakwah kepada Islam. Dan satu lagi ialah dakwah untuk orang beriman tu sendiri, dakwah kepada iman. Dakwah kepada iman ni juga penting. Dua-dua mengambil tempat yang penting. Jadi untuk dakwah kepada iman pada orang Islam, pertama sekali untuk bentukkan keikhlasannya timbul di dalam diri umat ini, maka dia kena dakwah kepada iman.